Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi jati diriku sendiri, ku rasa ini happy, ya itu pasti. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah bersama hari malam ni? Okey, ada berapa orang dah bersama dengan kita? Puan Hafizah Azhar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tolong share dan tag lah. Tag rakan-rakan yang terutamanya rakan-rakan thinking lah, rakan-rakan thinking kita. Rakan-rakan thinking kita untuk bersama malam ni. Sebenarnya ada isu teknikal sikit ni. Di manakah Dr. Nurul? Tak dapat masuk lagi ni.
Okey, tak apa. Sambil kita share tu untuk dan tag kawan-kawan kita. Saya akan share sikitlah pasal intro. Kita recap sikit pasal orang thinking malam ni. Sebelum orang thinkingnya masuk. Okay. Alright. Berapa orang dah bersama ni? Agak ramai dah bersama kita ni. Boleh tag kawan-kawan, tolong share. Saya pun nak share sekejap. Okay. Alright. Okay, kalau boleh yang dah masuk ni tolong. Kalau yang dia adalah orang thinking, tolong komen dekat bawah tu. Tolong komen dekat bawah tu, dia thinking apa dengan darah. Kita nak tahu. Thinking apa yang bersama kita malam ni. Alright. Okay, Alhamdulillah. Dr. Nurul dah boleh bersama dengan kita. Alright. Ada thinking yang dah bersama kita, boleh tolong share tak? Komen. Komen kat bawah tu thinking apa? Thinking introvert, thinking extrovert, berdarah apa? Just nak tahulah berapa orang thinking yang bersama kita. Okay. Alhamdulillah Dr. Nurul dah bersama. Boleh dengar ke suara? Clear ke? Dr. Nurul? Ustazah Zubaidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, yang ada bersama kita thinking extrovert berdarah B. Thinking introvert berdarah A. Pure thinking. Izati, thinking introvert berdarah O. Thinking introvert darah B. Thinking extrovert berdarah A. Thinking introvert berdarah AB. Macam-macam ada ni. Thinking extrovert darah B. Thinking extrovert darah O. Ni banyak. Ramai juga ni konflik-konflik ni. Okey, Dr. Nurul dah bersedia di sana. Okey. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah Dr. Nurul dah bersama dengan kita. Boleh tak kita mulakan? Puan Munirah Omar. Assalamualaikum. TE berdarah O. Ramai TE berdarah AB, TI. Alhamdulillah ramai dah sama dengan kita ni. Seronok orang feeling extrovert ni. Okey. Alhamdulillah Dr. Nurul pun dah bersama. Okey. Boleh kita mulakan boleh kita mulakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni geng-geng thinking dah lama tunggu ni. Thinking ni kalau kita kata pukul 9 1 minit tak ada, dia dah lari dah. Maksudnya lepas ni saya kena buat mungkin 9 suku sebab isyak kita dah lambat sekarang kan. Mungkin 9 suku yang terbaik lah. Mungkin saya akan injakkan masa 9 suku semuanya. Okay. Alright, Fazal, saya suka whiteboard Dr. Nurul. Ya, orang thinking kena ada whiteboard. Okay, Fazal. Orang thinking ada whiteboard Alright. Okay, boleh kita mulakan Okay, thinking. Hari ni kita bercerita pasal thinking. Okay, thinking dan bersama orang thinking akan bercerita pasal thinking. Ni beza ni. Kalau kita orang tanya orang feeling pasal thinking, lain jawapan dia. Kan
Kalau orang thinking jawab pasal thinking, kita nak dengar ni. Macam mana orang thinking cakap pasal thinking. Okey, sebelum tu saya akan recap sikit lah. Thinking tu apa. Sebelum saya, okey, sekejap saya buka slide ya. Dah keluar ke slide? Okey. Thinking ni adalah orang yang menggunakan dominan otak di bahagian neokorteks kiri. Neokorteks kiri yang mana dia punya cara kerja dia punya kekuatan dia adalah untuk menganalisis sesuatu benda. Semua benda dia nak tengok pun dia nak analyse. Orang thinking. Dan kekuatan pada logik, benda-benda yang logik. Jadi thinking ni dia ada thinking introvert dan thinking extrovert. Ini saya share just bahagian yang umum lah. Maksudnya bahagian otak yang paling dominan untuk orang thinking. Tapi sebenarnya setiap orang dia akan menggunakan semua bahagian, cuma bagi orang thinking dia akan dominan di bahagian neokorteks kiri. Okey, ini secara amnya berkenaan orang thinking. Okey, jadi sekarang ni saya nak menyerahkan slot yang seterusnya berkenaan thinking ni pada Dr. Nurul. Yang mana Dr. Nurul ni adalah seorang pensyarah perubatan di UiTM sekarang. Pensyarah perubatan di UiTM. Dan dia, Dr. Nurul ni dia punya MKPG personality genetik dia adalah thinking introvert berdarah B. Thinking introvert berdarah B. Konflik ni, konflik. Konflik juga ni. Sekejap lagi kita dengar cerita dia. Okey, seterusnya dia kenal, Dr. Nurul ni kenal Stephen daripada tahun 2016 dan 2018 kami sama-sama dalam batch yang ketiga sebagai trainer lah. Certified trainer Stephen, dan semalam alhamdulillah tahniah kepada Dr. Nurul sebagai speaker untuk thematic couple. Okey. Seterusnya itu sedikit berkenaan Dr. Nurul. Sekejap lagi Dr. Nurul akan share sendirilah. Lebih panjang. Okey, seterusnya saya akan bertanya berkenaan thinking ni apa benda, soalan dia tipu lemas. Ya, orang thinking. Mana Dr. Nurul, di manakah? Saya dengar tak? Tapi Okey. kurang jelas lah. Kurang jelas ke? Boleh dengar tak? Okey, Okey, boleh dengar ke? Boleh dengar. okey. Okey. Okey, Dr. Nurul. Cuba untuk panas ni. Makin ramai ni, dah 50 lebih dah ni. Komen pun banyak ni, dah terbaca pula. Dah terbaca pula. Ini tak panas lagi, orang thinking tanya soalan. Kan? Okey, jadi berkenaan sedikit lah berkenaan Dr. Nurul ya, macam mana starting dengan Stephen ni kenal dan menjawab terus pada persoalan kita, apakah maksudnya seorang thinking tu menjadi thinking. Okey. Macam mana bila orang kata kau thinking, kau kena jadi thinking. Apa benda tu? Apa benda tu maksudnya? Okey, silakan Dr. Nurul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya memperkenalkan dirilah ya. Nama saya nama diberi ialah Nurul Sazmi binti Rosani. Okey, saya sekarang adalah salah seorang daripada trainer di dalam Stephen. Tapi dalam bahagian kebanyakannya saya lebih kepada bahagian parenting dan couple. Dan seperti yang Puan Nisha sebutkan tadi, saya dah 4 tahun di dalam Stephen. Tapi baru tahun lepas sebagai seorang trainer. So kira barulah lagi setahun jagung. Ya, banyak lagi ilmu yang perlu kita sama-sama belajar, sama-sama kita rungkaikan dan sebarkan lagi. Okey, saya memang benar, saya seorang pensyarah perubatan. Dahulu kala saya memang seorang medical officer. Last kali saya berkhidmat di Hospital Shah Alam sebagai doktor mata. Ya, alhamdulillah, it's a very marvelous family sangat di sana. Okey. Dan selepas itu saya menyambung pelajaran dan juga menyambung saya punya
career. Daripada tengok pesakit, saya dah tak tengok pesakit. Saya sekarang ni tengok anak-anak didik yang bakal menjadi seorang doktor kemudian hari. Okay, jadi cikgu lah sebenarnya, cikgu kepada doktor-doktor masa akan datang. Okay. Di specifically bahagian anatomy tu ialah struktur badan, yang mana kita belajar selalu di bahagian awal pendidikan menjadi seorang doktor di UiTM. Okay, dan tak lama masa tu saya terus sambung belajar sebab nak jadi cikgu kat sana memang kena sambung belajar. Okay, saya teruskan mencari ilmu di sana. Okay, tu nampak tak orang thinking tu kan? Yalah, Dia suka mencari belajar. ilmu. Ya. Mencari ilmu tanpa henti. Kalau ikutkan dah tua dah. Okey. Jadi saya sekarang ni sebenarnya baru buat master bahagian anatomi di Universiti Malaya. Alhamdulillah saya dapat supervisor yang sangat baik Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada cerita Stephen saya, ya benar sekali. Kalau dalam Stephen orang selalu panggil saya Dr. Nurul. Okey, tapi sama-sama trainer saya suruh panggil Nurul saja. Okey, lebih selesa. Okey. Jadi saya bahasakan diri saya lebih kepada Nurul lah ya. Okey, jadi apa yang saya belajar sebenarnya dia sebenarnya bila kita belajar Stephen ni dia sebagai foundation. So kalau nak belajar ilmu apa-apa pun kita kena mendapat foundation yang sangat kuat. Okey, bila kita ada foundation ataupun kita panggil base. Kalau rumah kita panggil tiang, bila kita dapat base yang bagus, foundation yang bagus macam makeup kena ada foundation yang bagus kan baru cantik kan. Sama juga. Barulah bila kita dapat Stephen ni sebagai kita punya foundation, lepas tu belajar ilmu apa pun selepas itu dia jadi sangat mudah. Sebab kita dia macam main jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle kan. Main sambung-sambung tengok orang tinggi main jigsaw puzzle. Buat contoh. Buat contoh pun. Mainan dia bukan main-main. Bukan main-main. Yang kena berfikir. So dia kena macam dia bila ni jadi jigsaw puzzle. Barulah kita dapat matchkan setiap ilmu yang diberi. Tak kiralah ilmu apa sekalipun, iaitu dari segi pendidikan, nak jadi apa sekalipun, dalam ilmu parenting, dalam ilmu perkahwinan, dalam ilmu kerjaya, bisnes dan sewaktu dengannya. So tersebut kita boleh apply dalam kehidupan kita sekiranya kita tahu kita punya very very strong foundation. Itu yang penting. Okey, berbalik kepada thinking dan thinking. Okey, soalan Puan Nisha hari ni sangatlah mencabar. Macam mana tu? Maksudnya thinking tu jadi thinking. Okey. Saya pada awal penglibatan saya masuk, saya di bawah bersama-sama, dia bukan bawah lah bersama-sama sahabat-sahabat Islamic Parenting Network. Jadi di dalam tersebut bila kawan-kawan ni join, kita pun join sekaki. Sebab masa tu niat dia sebab ilmu sahaja. Okey, orang thinking ni dia suka ilmu. So bila rupanya ialah baru dah sampai situ baru kita tahu spesifik nama dia adalah Stephen. Jadi Stephen ni sebenarnya dah lama di Malaysia. Okey, so masa tu yang memberi talk kepada saya adalah Datuk Bahar. Kita punya Stephen Presiden. Assalamualaikum Datuk kalau Datuk ada, sebagai kita punya guru dalam Stephen di Malaysia. Okey, jadi Datuk Bahar telah buat test. Nampak saya daripada test tersebut adalah thinking introvert. Okey, bila thinking ni pertama kali bila saya dapat thinking tu saya macam memang tidak dapat percaya. Kenapa tak dapat percaya? Sebabnya pertama kali kita tahu pasal tentang personality. Sebab selama ni kita hanya belajar perubatan saja, tak ada dunia yang lain.
Okay. So belajar itu sahaja. Okay. Okey. Belajar medik je kan. Tak jemu-jemu belajar medik. Okay. Jadi bila macam tu baru first time kita belajar tentang more about psychology. Kalau dalam perubatan kita punya psikologi, kita tak belajar psikologi. Kita panggil psychiatric. Psikologi. Dia lebih macam tu. It's quite different sebenarnya. Alright. So bila bagi tahu saya sebagai thinking dan pada masa yang sama, masa tu suami saya pun hadir bersama. Kita sama-sama join. So suami saya pun thinking. Okey, daripada penerangan tersebut, Dato' Bahar terang kat kami semua, thinking ni saya tak pasti kalau orang boleh tengok, boleh nampak ke? Boleh nampak ke kalau apa yang saya tulis ke nampak terbalik? Sekejap. Boleh ke Saya nampak? besarkan dulu. Boleh ke diorang nampak? Saya try centerkan. Mungkin. Right, sekejap. Boleh tak? Kalau tak saya dekatkan sikit lah. Okay. Alright. Boleh nampak ke? Ke nampak terbalik? Okay, tak apalah kalau nampak terbalik pun tak apa. Okay. Boleh ke? Alright. Okay, tak apa. Boleh ke? Ada rasa nampak tu jelas kot. Okay. Ke saya je yang jelas. Kan? Okay. Boleh komen tak nampak ke? Orang Ah. thinking ni dia kena ada alat bantu ni. Nak Ya, kena nampak betul. tulis. Nampak tulis. Okay. Untuk Dia thinking. memang usung memang usung whiteboard kat sana sini. Ya. Jadi sebab tak tulis rasa tak cukup. Okay. Gitu. Alright. Thinking seperti namanya thinking, dia punya kekuatan adalah di segi pemikiran. Kecerdasan dia adalah berfikir. Apa maksud berfikir? Iaitu saya rasa Anisha dah terang tadi, yang mana disebabkan oleh kita punya otak dominan iaitu di sebelah kiri. Sini kan, kiri, neocortex. Okay. So neocortex ini dia dalam perubatan pun dia sangat berfungsi sebagai tempat daya pemikiran aras tinggi. Tinggi benar Okay. Alright. Jadi as its name, okay, thinking, so memang berfikir. So bila berfikir, dia memang kekuatan dia, okay, saya tulis kat sini adalah bila berfikir dia sangat suka dengan ilmu. Ilmu dan buku. Orang thinking, buku itu adalah dia punya kekasih awal dan akhir. Gitu. Ya, macam anak feeling, buku itu adalah bantalku. Ya, bantal pelukku. Ya, bantalku. Macam anak saya thinking sebelum tidur dia wajib baca buku. Oh yo. Anak thinking saya nombor 2. Okey, jadi disebabkan kecintaan kepada ilmu dan buku telah menjadikan orang thinking ni sangat jadi pandai. Alright. Logik lah kan kat situ kan, baca buku pandai kan. Macam tu. Pada masa yang sama, dia suka menuntut ilmu, suka belajar. Okey, jadi dekat situ bila kita kata suka belajar, dia bukan takat belajar ilmu. Orang pun dia belajar. Okey, cara orang bergerak pun boleh dia tenung. Kita panggil orang putih kata observant. Okey, analisis. Okey, dan dia bukan takat analisis sahaja pada orang, dia boleh analisis alam semesta dan juga dia boleh analisis terhadap yang kita panggil sebagai mesin. Jadi orang thinking ni dia observe je orang tu buat sekian-sekian pada macam contohnya dari segi engineering. Okay, repair kereta. So orang thinking dia boleh belajar melihat orang tu buat sahaja, dia boleh, kita panggil observe lah kan, just by observing how the person do it, dan dia boleh tengok manual dan dia boleh buat. Sebab dia memang macam tu kan, dia sangat, orang thinking ni bekerja dengan mesin adalah bagus.
Tapi bila bekerja dengan yang dinamakan manusia hampir. Okay, saya cakap, saya minta maaf dengan kawan-kawan yang thinking. Kita ni dari segi social life memang sangat kurang. Okay, kita adalah sangat perfect sekiranya berhubungan dengan benda yang bukan manusia. Yang Itu yang bukan, beza besar ya, itu yang itu yang membezakan. beza besar. Okay, dengan jadi orang feeling. feeling. Sebab feeling adalah human orientated person. Okay, thinking adalah machine engineering orientated. Okay, dan juga buku orientated. Maksudnya bila kita bekerja dengan tidak melibatkan manusia, kita punya hidup adalah sangat aman dan damai. Okay, Gitu, macam tak ada siapa kacau aku. Happy gila kan. Dia bahagialah masa PKP itu. Okay. Kan? Anak saya, Bahagia. Nisha buat saya ingat pasal anak saya. Anak Ha. saya 4 orang, tapi yang ni tak acil lah sebab baby kan tak boleh buat test. Okay, jadi nombor 1 sensing, nombor 2 thinking, nombor 3 sensing. Yang thinking ni happy ever after duduk dekat rumah. Macam dia happy, dia memang tak keluar rumah seronoknya. Dia macam tu. Yang dua ni nombor 1 dengan nombor 3 ni menggelupur. Oh, sensing. Menggelupur. Orang Sebab tak keluar. sensing. Sebab tak keluar. gerak. Sebab tak bergerak. Bergerak pun di Rumah je. perbatasan. Di perbatasan. Jadi memang dia memang tak boleh bernyawa. Jadi nyawa-nyawa ikan di rumah. Okay, saya kesianlah dengan dia. So lastly kita bawa lah juga pusing-pusing kereta di taman. Okay. Alright. Okay. Jadi berbalik kita pada orang thinking. So kekuatan kita adalah dari segi non-human orientated. Okay, so bila kita diberi satu tugas, insya-Allah kita boleh lakukan dengan sangat baik sebabnya kita seorang yang sangat amanah. Oh, tang tu kan macam bangga gila. Okay, orang yang amanah, orang yang rajin, orang yang bertanggungjawab, lagi apa, orang yang sangat rational. Okay, mastermind tip-top. Bagi apa je plan semua boleh, insya-Allah. Okay, sangat very independent person. Okay, so kalau nak apa-apa, kita macam selalunya dekat tempat kerja, orang-orang thinking ni diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas besar di tempat kerja. Kat rumah tak acil lah kan, sebab selalunya memang mak ayah dan kakak tu nampak superior sebab saya anak bongsu. Okay, jadi dia tak nampak kat situ. Okay, jadi bila bagi satu task kepada orang thinking, insya-Allah dia akan menjalankan tanggungjawab dia dengan sebaik mungkin. Boleh ke macam tu, sebaik mungkin? Okay, so bila kita dah tahu kekuatan kita macam ni, okay, sebab tu kita kena jadi, bila kita thinking, kena jadi betul-betul thinking. Jangan kita sibuk buat benda lain. Jadi bila kita dah tahu kita ni thinking, so kita ada banyak tugas, kita boleh checklistkan satu-satu. Mana satu priority, kita letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, letak deadline. Sebab orang thinking ni sangat mementingkan deadline. So bila ada deadline tu, okay, selamat. Masih selamat sebab masih dalam deadline. Okay, jadi orang thinking janganlah seronok sangat nak buat last minute. Okay, jadi orang thinking, bila dah tahu dah orang thinking, kita buat test dulu. Tak test jangan main agak-agak, bahaya. Sebab selalu memang akan cacah merbah dan konon feeling, konon thinking, rupanya orang lain. So bahaya. Sebab tu kita kena buat test betul-betul, baru kita boleh tahu kita ni siapa sebenarnya. Kalau salah, siapa susah? Kita juga kan? Alright. Jadi bila kita dah tahu kekuatan kat situ, kita dah buat checklist, kita buat jadual, kita buat kita punya deadline. So masa tu kita all out, kekuatan kita ialah kita kena fokus pada satu masa. Jangan nak berangan, orang thinking, nak buat kerja
satu masa 1, 2, 3 lekuk. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab kita bukan Allah jadikan boleh otak tu bercabang 3, otak bercabang 4, otak bercabang 5. No. Orang Hindustan kata no mungkin. Okay. Alright. Okay. Jadi sebab tu kita kena tahu apa kekuatan kita, baru kita boleh pecut buat sesuatu benda tu dengan sebaik-baiknya. Okay, sebab dalam Islam pun memang menyuruh kita bila buat sesuatu perkara tu dengan bersungguh-sungguh seperti seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Betul tak? Betul. Betul. Dan ingatlah dan beribadahlah seolah-olah kita nak meninggal je kejap lagi. Kalau ikut kan besok lusa kan, tapi besok hari, tapi itulah sebab kita Islam ni dah cukup cantik mengajar kita macam mana untuk kita bekerja dengan keras dan beribadah dengan sebaik mungkin. Okey? Jadi ini sebelah sini semua adalah yang naughty-naughty. Okey, yang naughty-naughty dia saya nak cakap juga kerana benda ni menyebabkan orang kurang nak berkawan dengan kita, orang rasa kurang selesa dengan kita. Sebab apa? Bila kita rasa kita pandai, kita mula merendahkan orang dan kita ada ego yang sangat tinggi. Orang tinggi dia kena banyak beristighfar. Sebab dia suka tinggi ego. Dia bukan buat-buat, dia macam tu kan, automatik. Jadi kita yang kena kawal. So bila kita kawal, insyaAllah dengan niat lillahi ta'ala, okay, mengurangkan ego itu, barulah orang senang nak bercakap dengan kita. Sebab kita kan very non-human orientated. Jadi bila orang bercakap dengan kita, cubalah pinjamkan telinga untuk mendengar, bukalah hati untuk berasa simpati. Sebab itu kita punya kekurangan. Okey? Jadi dalam Stephen, apa yang diajar ialah yang bahagian yang marvelous ni, yang awesome ni, kita polish. Yang bahagian yang kurang ni, kita bagi dia duduk diam-diam sat je. Okey, so tak boleh tunjuk-tunjuk sangat. Benda ni adalah dalam Islam pun perkara yang tinggi ego, macam agresif. Dia kalau marah lain, agresif. Agresif ni, orang thinking ni bahaya. Kalau misalnya dia tengah tak berapa good mood, dia tak cerita. Sebab dia very mysterious person. Dia tak cerita. So bila dia tak cerita, dia akan menyebabkan orang rasa macam dia ni tak ada masalah. Muka macam tu je. Expression muka tu tak ada menggambarkan perasaan. Muka happy pun kerut dah yang kening kan. Datuk kata kalau orang thinking, dia punya ni suka kerut-kerut. Macam ni kan. Nampak tak? Macam tu. So, yang kerut-kerut ni menyebabkan orang tak tahu kita sebenarnya sedih ke, gembira ke, tak tahu. Dia kalau Dr. Nurul, orang lain nampak orang thinking ni orang yang stres tau sebenarnya. Memang betul. Orang yang stres tengok muka kita. Orang yang stres, jangan tengok orang thinking ni. Dia lagi stres. Lagi stres. Sebab muka dia memang Allah jadikan, dia bukannya, dia nampak tak mesra alam ya. Orang thinking dia memang, sebab tu Datuk Bahar selalu pesan kat saya, nanti orang akan pelik, kenapa Dr. Nurul daripada tadi senyum je? Sebenarnya bila kita dah kenal diri kita, barulah kita tahu macam mana nak memperbaiki. Dan kita cuba tanya orang lain, apakah cara untuk kita lebih nampak disenangi, kan? Okay, nampak tak beza kat sini? Yang mana orang thinking ni, sebelum dia nak senyum, dia kena ada orang ajar dia. Betul. Kena bagi tahu, you kena senyum. Ya, Datuk Bahar pesan dekat saya. Datuk Dia Bahar nak senyum pun kena ada ilmu tu. Ya, dia kata, Dr. Nurul, orang thinking ni dia kena senyum lebih. Dia senyum kat mana tak? Ini yang kena tarik. Ni. Ada orang thinking tak kat sini? Sini ni kena tarik. Ramai. Kita ramai gila ni.
ramai sangat ni thinking ni. yang Ha, ada dalam tarik. ni. Dia bukan tarik ke mendatar, kita panggil kalau medical horizontal. Kita bukan tarik horizontal, kita tarik dia angulated 45 degree. Dia macam ni. Okey. Macam tu. Okey? Kena ajar. Baru tahu macam mana nak senyum. Dan alhamdulillah pada masa yang sama saya ada kakak-kakak ipar saya yang feeling. Ada tak kakak ipar saya kat sini? Okey, kakak ipar saya iaitu Dr. Shahnaz dengan Dr. Shahnaz dengan Puan Zihan. Okey, itu ialah kakak ipar saya. Diorang ni dua-dua feeling. Jadi orang feeling dia murah tau. Dia macam automatik. Muka sedih pun senyum, muka gembira memang senyum lagi lah kan. Jadi kita nampak dia happy saja. Orang thinking ni happy ke tak happy ke, semua macam bermasalah besar. Okey, jadi kita kena banyak senyum, senyum macam tu. Okey, kena banyak senyum. Baru orang tak takut nak tegur kita. Okey, alright. Selalu ayat famous, Nisha, orang selalu cakap ayat famous orang thinking ialah dia marah kat aku ke? Itu best Orang lagi. lain. Maksudnya orang lain, betul tak? Orang Saya nak share ni. Saya selalu consult orang thinking. Ha. Jadi apa yang orang thinking ni, dia selalu call saya tau. Nisha, cuba kau fikir, ada ke dia kecil hati dengan aku? Itu pun dia sedar orang kecil hati dengan dia selepas sehari, lepas 2 hari. Tak perasan. Ada. Saya dengar soalan tu saya gelak dulu. Memang tak Tak perasan. rasa pun dia buat kecil hati ya. ke orang. Betul. Dia rasa dia cakap benda betul. Ya, sebab kan tadi saya cakap orang thinking ni dia sangat lurus bendul. Dia lurus bendul. Okey, jadi bila lurus bendul tu dia nak jadi sangat ikhlas kononnya. Kononnya sangat ikhlas. Niat dia ikhlas. Tapi boleh kata macam dia nak menegakkan mana yang betul, mana yang salah. Sebenarnya macam tu. Betul. Cuma cara orang thinking ni dia ayat dia. dia ada masalah verbal kita panggil. Okey, dia punya communication skill adalah sangat-sangat bermasalah. Sebab tu saya nak mengajak sahabat-sahabat thinking saya pada malam ini marilah kita belajar. Nombor 1, belajar ya latif sebab kita sangat agresif. Okey, orang salah tegur kita akan macam apa hal kau? Macam tu. Macam aku tengah buat kerja, apa hal kau? Macam tu kan. Ayat tu kan. Ada orang tak selesa. Jadi kita kena bila orang tegur terus senyum macam tu. Bila orang tegur je, Nurul, ya saya. Macam tu. Walaupun kita tengah buat kerja. Sebab orang thinking ni kan fokus. Bila dia buat kerja, macam dia berenang dalam kerja dia tu. Jadi apa yang berlaku di luar, Dia tak sedar tanah runtuh, hujan, lebat, segalanya tidak dihiraukan. Ya, sebab tu kita panggil orang thinking ni adalah laser light focus lah. Betul. Laser light focus. Okay. Dr. Nur dah habis ke whiteboard tu? Dah. Kita nak masuk slide. Sila. Next. Kotak tak habis kita. Itulah masalah. Alright. Next. Kita share berkenaan kenapa orang thinking rasa dia aku pun kreatif apa? Wah, kenapa tu? Aku rasa aku kreatif. Aku pun ada feeling juga. Takkan aku tak ada perasaan. Kenapa jadi macam tu? Okey, terima kasih banyak Nisha. Semua orang boleh nampak ke slide ni? Sekejap. Nampak ke slide tu? Tu dia. Okey, dalam karakter kita, dalam karakter kita ada
di dalam Stephen ada menerangkan 100%, kalau kita ambil sebagai 100% supaya senang faham, 100% tu adalah diri kita, dan bila kita yang kita kata sebagai mesin kecerdasan atau personality genetik ni, itulah sebenarnya yang kita cerita pasal yang 5 ni. Tapi bila kita campur introvert dengan extrovert, dia jadi 9. Okey, jadi pada keadaan tersebut 20% sahaja adalah datang daripada personality genetik ini. Manakala selebih besarnya, majoritinya iaitu 80% adalah disebabkan oleh faktor luaran yang kita panggil sebagai environment. Okey, environment kita iaitu macam mana keluarga kita, macam mana kita pun dibesarkan daripada kita kecil, lepas tu masuk sekolah rendah, sekolah menengah, masuk asrama, lepas tu masuk universiti, lepas tu kita kahwin, kita jumpa mak mertua, bapa mertua, ipar-duai, semua ini termasuk di tempat kerja. Best friend kita siapa adalah 80% itu termasuk ilmu yang kita belajar. Okey, itu yang pertama, okey, yang membentuk kita punya karakter. Tetapi dalam kajian Stephen, dia menyatakan bahawa otak dominan ini merupakan imam kepada otak-otak yang lain. Yang mana macam thinking iaitu dalam slide ni adalah 100% didominasi oleh otak kiri neocortex. Manakala selebihnya iaitu limbik sebelah kanan dan kiri, neocortex sebelah kanan, midbrain, semua itu adalah suami saya hantar air. Dia nampak saya haus kot. Okey, terima kasih abang. Okey, hantar air untuk saya. Okey, jadi yang selebih itu adalah sebagai makmum. Okey, jadi dia bukan tidak berfungsi, dia berfungsi tetapi dikawal sepenuhnya oleh otak kiri neocortex untuk orang thinking. Okey, jadi 40% ada mirip-mirip sensing dan intuition adalah 40% plus minus. Okey, apa maksud plus minus ni adalah dia boleh jadi kurang daripada 40, maksudnya 30, 20 pun boleh ataupun lebih. Yang itu yang faktor environmental tu adalah sangat tinggi. Begitu juga dengan sensing. Kalau bahagian feeling dia adalah paling kurang iaitu 20% saja. So ini yang bila saya cerita tadi sebagai human orientated skill sangat kurang, communication skill sangat kurang. Disebabkan otak kita dominasinya adalah di bahagian left neurocortex ini. So yang paling kurang sekali, yang paling jauh sekali bagai langit dan bumi, orang thinking dan orang feeling. Jadi sekiranya berlaku konflik, kita ada termasuk lagi satu iaitu darah. Okey, kalau sekiranya darah, untuk darah A, B adalah akan persis kepada karakter personality untuk sensing. Kalau darah A adalah untuk thinking. Okey, jadi insya-Allah siapa yang ada thinking, sama ada thinking introvert atau thinking extrovert, manakala darah dia pun darah A, insya-Allah dia punya kekuatan tu adalah dominan, memang akan sangat thinking. Manakala yang macam saya, adalah thinking introvert yang berdarah B. Maka ini yang menyebabkan saya ada sedikit percentage perangai dan karakter untuk intuition. Intuition mewakili darah apa? Iaitu darah B. Kalau O macam mana? O adalah ada persis. Persis tu macam lebih kurang dengan feeling.
Okay, so sesiapa yang maksudnya sensing yang berdarah, yang ini saya rasa pernah discuss dengan Dr. Shahnaz dulu kan? Okay, Pasal so konflik personality lah. konflik Tajuk personality. konflik personality. Ada Jadi 2 faktor lah tu. ya betul. Jadi apa Dua yang dah. macam Dr. Shahnaz cerita, kalau siapa yang pernah tengok yang dulu, dia adalah feeling tiba-tiba dia kerja di tempat bius. Sebagai pakar bius, tapi Environment alhamdulillah thinking. Environment tapi thinking. alhamdulillah sebab darah dia pun A, environment dia pun A, so dia dapat cope. So maksudnya bila pergi tempat kerja je, okay saya menggunakan darah saya. Okay, maka macam tu juga dengan saya. Okay, konflik tu berlaku apabila kita darah selain yang kita sebut tadi. So maksudnya selain, kalau untuk thinking, selain daripada darah A, dia akan dapat diskonflik. Especially yang darah O. Sebab darah O dia persist feeling. So tadi kan kita cerita 20% saja. So dia punya konflik tu adalah lebih tinggi bila thinking tapi darah O. Saya konflik juga sebab otak kiri dengan otak kanan. Jadi yang nampak cacar merbah berkala-kala ni adalah sedikit pengaruh darah intuition kat situ. Kita pinjam. Jadi kat Kalau sini ikut lah. thinkingnya tu satu warna tu. Satu ni je warna saya. Ni je. Okey. Jadi apa saya nak cerita kat sini, kita bila walaupun nama dia konflik, okey, bila kita lama-lama belajar Stephen, saya cakap betul, saya boleh aplikasi Stephen setelah kita belajar ambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan. Okey, ini untuk betul-betul kita rasa okey, memang berkesan 6 bulan. Pergi kelas lah. Dengan syarat pergi kelas. Kena pergi kelas. Pergi kelas. Okey. Dia bukan PIS sahaja, maksudnya dia ada turutan kepada thematic. Masa tu saya buat thematic, saya join thematic teaching, learning dan hafazan. Itu yang first lah. Sebab masa tu saya nak concentrate dengan anak punya pembelajaran. Okey, jadi selepas tu bila 6 bulan pertama tu memang kita agak struggle untuk betul-betul nak faham apa Stephen cakap dalam dia punya teori, dalam kita nak belajar tentang personality ni. Jadi yang sahabat dekat sana, mungkin kawan-kawan yang tak pernah belajar Stephen, yang dah belajar Stephen kata tak faham, itu normal. Okay, that is truly normal. Sebab tu ilmu ni kita ulang dan ulang dan ulang. Baru ulang dan kena apply. Dan kena apply. Baru benda baru tu nampak lah. Baru nampak kat situ. Jadi bila okay. Jadi bila Kita banyak soalan lah sebenarnya. Oh ya ke? Okey, sikit lagi. Okey, saya cakap sembang tak jadi sembang orang thinking. Okey, jadi saya punya konflik, saya agak bersyukur sebab saya dapat jadikan saya punya intuition darah saya sebagai bonus. Sebab dia meriliskan saya punya serotonin hormon. Serotonin hormon ni adalah hormon-hormon yang nakal dalam badan kita, membuatkan kita jadi depressed. Okey, jadi bila saya dah penat fokus tu, lepas tu saya bila nak release tension, zap. Startlah saya jadi intuition sekejap. Saya buatlah apa-apa kerja intuition tu kan. So release, then baru saya balik. Okay, so mungkin kita, kalau Nisha nak go on dengan soalan, kita boleh go on kat soalan. Boleh. Kita teruskan soalan seterusnya. Sebab sebenarnya banyak soalan lah. Macam mana ni? Kan, panjang pula. Alright, seterusnya soalan dia. Itu tadi berkenaan kenapa orang thinking dia rasa dia ada juga intuiting, dia ada juga sensing. Takkanlah thinking ni thinking je kan. Memang ada. Cumanya berapa persen aja. Itu saya simpulkan lah. Okey, seterusnya kita nak tanya ni orang thinking ni. Apa dia soalan thinking ni? Okey, macam ni nak jadi thinking sejati ni? Nak guna potensi ni. Tadi sebenarnya ada.
Jawapan dia ada dalam yang awal-awal tu. Cuma boleh Hmm. pick lah yang mana memang core orang thinking sepatutnya. Sorry Yang mana saya kalau boleh cerita awal ya. kalau boleh kita share potensi orang thinking ni dari segi dia punya kemuncak dia nak apalah sebenarnya. Okey. Potensi dia. Okey, kalau dari segi yang saya cerita dekat sini ni, okey, kita sebenarnya dari segi career, okey, sangat bagus. Kita adalah pekerja yang sangat dedikasi, yang sangat boleh diharap, memang berkaliber dari segi pekerjaan. Okey, orang thinking ni dia agak, saya boleh katakan, keras kepala, aka degil, aka nak menang aja. Okey, kalau bergaduh dengan orang thinking memang sampai besok lusa tak settle. Okey, itu memang lumrah orang thinking sebab chemistry dia adalah tahta. Crown. Oh, tak nampak crown ni. Okey, crown. Crown tu untuk dalam Stephen maksud dia sebagai tahta. Okey. Jadi dekat tempat kerja dari segi potensi yang sangat bagus tu dia menjadi bos yang sebenarnya kalau jadi kerja memang cantik. Kerja tu berjalan lancar, on time, tak ada masalah, ikut apa yang kita nak, memang dia akan jadi cantik. Tapi selepas kerja itu selesai, dia akan banyak hati-hati yang terluka untuk memastikan pekerjaan tu selesai sebab orang thinking ni dia sangat high expectation. Jadi kita sekarang ni kita adalah berusaha atas diri kita dan jangan meletakkan high expectation tu terhadap orang lain. So potensi yang kita bagus adalah menjadi pekerja yang sangat bagus, bos yang sangat bagus. Okay, so kalau KPI semua tercapai dengan hebatnya, itu kalau orang thinking. Okay, jadi potensi tu yang kita nampak nombor 1. Okey, nombor 2 potensinya adalah mana kerja-kerja yang tidak melibatkan manusia, melibatkan semuanya pasal engineering, nombor pun KPI juga kan, tempat kerja ada KPI ni, KPI tu, analisa tu. InsyaAllah orang thinking ni dapat jalankan dengan baik. Okey, dengan syarat tak ada gangguan luar. Kalau dia ada banyak gangguan luar, dia sebabkan boleh fokus satu. Okey. Anak kat rumah, suami dekat rumah. I macam ni lah yang. Yang I macam ni. Macam mana ni? Dapur ni nak buka macam mana? Anak ni tengah nangis macam mana? Macam mana nak membentuk potensi? Tak boleh. Okey. Jadi dia memang satu masa tu boleh fokus satu sahaja. Jadi sebab tu penting untuk orang thinking, untuk mencapai potensi dia dengan bagus, dia kena buat checklist. Macam saya cakap tadi, mana, lepas tu dia punya deadline dia berapa. Berapa hari bulan, sekian-sekian, dia macam tu. Okey, itu potensi yang tu. Untuk dari segi career, tak ada masalah. Sebab orang thinking dia sangat mementingkan capai matlamat. Dia sangat selfish untuk capai matlamat dia tu. Okey, jadi hati-hati yang terluka, dihiris, yang diparang, yang ditikam, yang berdarah-darah kat belakang tu, I don't care. So untuk segi career tak ada masalah. InsyaAllah dia menjalankan tugas dengan baik. Apa jua. Saya pegang pada macam orang thinking ni, kita pegang keyword dia adalah good manager. Betul. Dia pandai ngurus lah. Cuma kalau diurus orang, sakit sikit lah orang tu. Dia bukan sakit sikit. Robek hatiku. Cakap zazus je. Jadi saya selalu cakap kalau orang thinking ni, kalau dia nak jadi manager, biarlah bidang yang memang fix tau. Yang ada akta menyokong dia. Yang ada benda yang you tak boleh lari. Dia ada sokongan akta, polisi, benda yang fix. Kalau setakat benda-benda yang handle manusia melibatkan emosi, orang sedih-sedih, dia sangat penat. Letih. Memang letih. Memang letih. Dia lagi letih daripada buat kerja buruh kasar. Betul.
Ayat dia macam ni tau, mentally exhausted. Yes. Dengar orang cerita masalah dekat dia, orang ada masalah anak, orang ada masalah suami, dia yang jadi berfikir untuk menyelesai. Okey, dia macam ni tau. Bila kita bercerita dengan orang feeling, dia cuba memahami apa masalah kita in and out. Memanglah sedih kau, betul aku faham kau. Cakap dengan orang thinking, kalau ada masalah, okay, first kali besok kau kena buat macam ni. Nombor dua, kau kena buat macam ni. Kau kena ikut aku cakap ni, baru dia jadi tau. Punyalah mengarah kan. Sampai orang lain pun dia nak mengarah. Kalau kau tak ikut, tak jadi. Dia macam tu. Dia pula nak menyelesaikan masalah orang. Okey, jadi kat situ memang boleh nampak lah kat situ kan. Dia kunci dia macam ni je. Bila orang thinking, kita bercerita dengan orang thinking, bila dia dah keluar ayat ni kan, better cepatlah cut. Ayat dia apa tau? Sebenarnya apa masalah kau? Faham tak? Bila dia keluar ayat, sebenarnya apa masalah kau? Maksudnya dia dah penat mendengar. Dia dah penat nak dengar apa orang lain tu, orang mengadu-ngadu dekat dia tu. Alright. Okay. Seterusnya. Berkenaan thinking. Soalan seterusnya untuk orang thinking ni. Okey, soalan untuk orang thinking seterusnya. Oh, nampaknya Dr. Nurul dah mungkin isu dengan internet. Mungkin dia pun dah penat mendengar. Alright, sementara menunggu Dr. Nurul masuk semula, saya akan cuba jawab beberapa soalan. Banyak soalan ni. Sebelum Dr. Nurul jawab soalan ni. Alright. Terputus kita. Itulah. Dah penat ke mendengar? Saya rasa laptop ni penat saya mendengar saya membebel. Banyak sangat cakap, dia kata. No. Okey, alhamdulillah sampai dah. Minta maaf ya, dah lah tadi masuk lambat. Solat dulu, minta maaf semua ya, tunggu lama. Yang ni ter disconnect pula. Okey, mari kita sambung ya. Okey, Dr. Nurul, untuk soalan seterusnya, bagaimana ilmu Stephen ni boleh bantu orang thinking dalam uruskan isu-isu dalam hidup dia ni? Macam mana? Macam mana orang thinking ni? Sebab macam mana pun kita memang tak boleh lari pada masalah. Tapi a good things yang Allah jadikan dalam pegangan orang thinking ni, dia adalah thinker. Dia adalah orang yang menyelesaikan masalah. Okay, jadi bila dia ada masalah, perkara nombor satu dia akan buat ialah dia termenung dulu. Macam mana aku nak selesai masalah aku ni? Termenung. Alright, dia takkan lari daripada Memang fikir. Dia bukan fikir masalah dia je, masalah orang pun dia fikir nak selesaikan. Yang best tu. Dia siapa nak fikir dan selesaikan masalah orang. Itu sebaiknya kalau jadi konsultan tu. Okey, jadi nombor satu dia memang termenung. Itu normal. Kita memang akan termenung sekejap. Sebab apa termenung berfikir, dia tunggu lampu keluar. Ting! Mental tu kan, mental tu keluar. Ting! Baru dia boleh berfikir. Okey, memang alhamdulillah saya sangat bersyukur Allah jadikan orang thinking ni adalah orang yang kecerdasannya berfikir. Jadi bila ada masalah, nombor satu dia memang akan berusaha menyelesaikan masalah dia sendiri.
Memang naturally tu memang akan jadi macam tu. Dia akan cuba selesaikan. Itu Sedih yang independen tu. dia sangat independent kan. Jadi bila ada masalah yang kiranya simple dia boleh macam tu. Okay, let's say ada masalah yang besar. Okay, masalah yang besar ni saya boleh bahagikan kepada dua. Dua. Okay, dua ni adalah jangka penyelesaian masalah mengawal emosi orang thinking yang ada masalah. Nombor satu, jangka masa yang dekat, short term. Yang kedua adalah long term. Okay, dari segi daripada segi short term ni, apa yang selalunya orang thinking nak ialah dia nak space, dia nak time, yang mana kita bagi dia kebebasan untuk bersendirian seketika sampai dia punya rasional tu datang balik. Jadi bila rasional tu datang balik kan, setiap orang tak sama. Okay, alhamdulillah Allah jadikan saya punya rasional tu cepat. Dia tak lama. Kenapa? Sebab saya kakak saya pun thinking, kakak saya thinking extrovert. Okay. Kakak saya panggil Kak Amy lah, Kak Long. Kak Long Amy pun orang yang thinking. Jadi saya pun orang yang thinking. Jadi dalam Stephen yang cantiknya kita ada circulation theory. Okay, circulation theory ni adalah memberitahu siapakah dalam setiap personality yang 5 ni, okay, yang itu Stephen tu kan, Stephen. Sensing, thinking, intuition, feeling dan instinct ni semuanya adalah berhubung kait. Okay, jadi sesama thinking, dia punya kekuatan adalah lebih sebagai friendship. Dan saya sangat bersyukur Allah anugerahkan kakak saya juga seorang yang thinking. Jadi bila saya ada masalah, sebab cara pemikiran kita orang sama, cara kita menyelesaikan masalah sama. Jadi cara kita environment pun dah memang sama sebab keluarga. Okay, jadi dia punya wavelength tu sama. Jadi bila cakap kan, Kak Long memang betul lah apa yang Kak Long cakap ni, memang exactly the same. Jadi benda tu release. Itu antara yang saya buat dalam masa short term. Maksudnya dalam bila kita faham emosi Stephen ni, dia membantu kita nak pergi kat siapa. Itu yang penting. Betul. Personality yang mana yang mudah bantu kita. Ya, tapi yang sebenarnya memang Allah nak tolong sebenarnya. Okay. So Stephen ni adalah sebagai tools yang to facilitate kita. Jadi bila kita ada masalah, Stephen bagi tahu, okay, orang ni sebenarnya sangat boleh membantu. Kalau untuk orang thinking dalam circulation theory, kat sini circulation theory ni. Orang tanya mana satu circulation theory? Ni circulation theory. Nampak tak orang thinking tu kan? Itulah semua ada. Okay. So thinking dengan thinking dalam Stephen is a very good friend. So kalau score dia ada 5 stage of score, kita ada 0 yang memang tak best, okay, yang paling tinggi adalah score 4. So 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so score of friendship tu dengan yang sama personality ni adalah 4. So saya dengan kakak saya punya score of friendship kita orang adalah 4. Jadi bila saya cakap dengan dia kan, kadang-kadang saya tak perlu cakap apa masalah saya. Saya just macam, hai Along, apa khabar Along? Kita telefon kan, PKP tak boleh bercakap. Okay. Tak boleh jumpa. Khabar kan, tak boleh jumpa. So boleh video, saya tak video call, saya selalu call je. Apa khabar? Alhamdulillah. So dengar suara dia tu pun kita dah release. Adik, dia panggil saya adik kan. Adik ada masalah ke? Oh tak ada. Sebab orang thinking misteri. Dia bukan jenis nak cerita dengan orang. Jadi bila dia dengar orang tu punya suara pun dia dah okay. Dia dah release. Okay. Nombor 2 daripada circulation theory ni adalah sensing. Nampak tak? Sensing menyokong thinking. Dia kat luar warna biru tu adalah menyokong. Yang warna merah tu adalah menakluk.
Okey. Jadi dia punya sensing ni alhamdulillah juga, ya Allah saya tak tahu nak nak kata alhamdulillah ni, Allah telah memberi saya anak-anak 2 orang sensing. Dan juga saya mendapat mak mertua sensing. Saya mendapat 3 ipar, 2 yang semua lelaki pun sensing. Abang saya, angah saya juga sensing. So saya dikelilingi oleh orang-orang yang menyokong saya. Kan? Cuma kita bersyukur ataupun tidak bersyukur sebenarnya. So bila kita nampak Kak Stifi ni, barulah kita sebenarnya sangat bersyukur betapa Allah sebenarnya tolong kita dekat setiap sudut. Masuk kat rumah ada orang sensing. Duduk kat rumah mertua ada orang sensing, kan? Okey. Jadi orang sensing ni sebenarnya di dalam Stifin dia menyokong orang thinking. Jadi bila saya nak mula belajar dulu memang sangat dilema. Masalah lah kan, dilema masalah. Jadi apa yang berlaku ialah mak mertua saya tak tahulah nak belajar sambung ke tak, sebab saya nak sambung belajar pada usia sekarang. Okay, very challenging sebenarnya. So saya tanya mak mertua saya, nak sambung belajar ke tak? So kira soalan Nisha ni bila ada masalah. Jadi yang membuka cerita untuk saya sambung belajar ni adalah mak mertua saya. Ya, Puan Samsidah, ayah mertua saya Encik Nazri, orang feeling. Okay. Jadi mak mertua saya kata pergi sambung belajar. Tak apa. Usia not a matter. Tak apa. InsyaAllah jihad kan. Saya terus rasa macam motivated sangat. Masya Allah, motivatednya. Sedangkan dia cakap berapa perkataan-perkataan je. Tapi dia punya seronok dan motivated tu memang akan rasa sangat release dan kita rasa bermotivated nak buat satu-satu perkara. Itu dari segi jangka masa short term. Dari segi long termnya adalah orang thinking ni bila dia ada masalah, dia tak boleh, dia macam ni tau. Orang thinking dia kena cuba dalam masa jangka yang jauh, bila dia ada masalah yang besar, especially melibatkan perkahwinan, okay, dia kena pergi menuntut ilmu. Betul. Tak kira lah sebab dia punya kecintaan adalah dari segi buku dan ilmu kan. Okey. Jadi daripada segi dan ilmu itulah dia kena pergi menuntut ilmu. So bila dia pergi menuntut ilmu, fokus dia hanya kepada buku. Cintaku hanya padamu wahai ilmu. Jadi apa masalah dia dekat belakang, dia tidak berfikir secara serius. Sebab dia punya prioriti, keutamaan dia adalah belajar. Jadi sebab apa kalau orang thinking ni, bila dia tak divertkan dia punya fokus pada masalah tu, dia tak divert, dia tak alihkan, dia akan cenderunglah fikir-fikir dalam dekat masalah tu, walaupun masalah tu sebenarnya tak adalah besar sangat ke. Kalau besar tu memang dia cenderung berfikirlah, lagilah teruk dia berfikir. Ya betul Nisha, sebab memang dalam fikir dia macam ni, dia dalam CV memang bagi tahu, okey, memang bagi tahu ya. Orang thinking suka fikir hal remeh temeh. Kalau orang lain tegur dia, kalau dia ada masalah dan orang tegur dia, dia tak akan terima sebab ego. Okey? Masalah aku lah yang kau sibuk kenapa? Itu memang ego punya ayat. Dia memang tak suka orang busy body. Makcik-makcik bawang, orang thinking tak suka. Jadi dia lagi jadi agresif. Dia jadi agresif. Jadi kalau nak bagi orang thinking ni muhasabah diri dia ialah biar dia sekejap, 1-2 hari, seminggu, lepas tu baru datang kat dia. Jangan duk sibuk pegang-pegang. Alah kesiannya kau. Tak nak makcik tak payah pegang-pegang saya. Dia tak suka. Orang thinking tak suka dipegang-pegang lagi-lagilah orang tu, dia tak berapa rapat. Orang feeling tak lagi hugging. Ini yang ada Puan Putri Hafizah ni, dia cakap macam mana nak handle orang feeling bila ajak bersembang, orang tu nak fokus kerja. Inilah jadi dia jadi agresif lah.
Betul. Kau ni menyibuk lah. Aku tengah buat kerja ni. Kau tak nampak ke apa? Itu ayat standard orang Dapat orang thinking. feeling, dia tangkap, dia peluk. Relax. Kalau yang peluk-peluk tiba-tiba cakap, aku rimas lah. Kau ni pegang-pegang kenapa? Tahu-tahu je lah tu. Pergi suruh buat test Tiffin. Mesti thinking tu. Kan? Alright. Betul. Jadi kita sebab tu lah bila kita belajar Stephen ni, ya sahabat semua, ia menjadikan kita berhusnuzon sebenarnya, bersangka baik dengan orang lain. Jadi bila kita tengok orang yang suka pegang-pegang, kita janganlah judge. Okay, especially orang thinking. Dia tak boleh tahu nampak orang yang membawang-membawang, pegang sana, borak sana sini, buang masa. Tak boleh. Dia menyampah. Okay, minta maaf lah orang-orang feeling kan. Kalau kot-kot terasa, dia agak menyampah. Jadi, macam sibuk berjalan sana sini. Sibuk, duduk je lah, duduk. Dia banyak kerja tak siap-siap tu. Apa jalan-jalan kacau orang. Macam tu kan. Itu sebab itulah Stephen ni mengajar kita bila kita tengok orang lain untuk muhasabah diri kita. Okay, bukan untuk judge orang tu. Kita menghargai anugerah yang Allah bagi kat dia sebab kelebihan dia adalah merapatkan silaturahim. Orang feeling ni dia sangat bagus dalam menjaga silaturahim. Jadi orang thinking janganlah sakit hati. Kita belajar macam mana dia boleh menjaga silaturahim tersebut. Jadi kita dapat berhusnuzon di situ. Kan? Lagi satu kan macam berhusnuzon dengan orang thinking ni. Contoh saya pernah pergi hospital. Dia bahagian receptionist lah ni yang bahagian pendaftaran. Ada satu, tak tahu lah panggil nurse lah kot kan, pakai baju nurse. Lepas tu kan dia, bila saya baru nak daftar ni, dia punya garang dengan mukanya tu. Ui, kita datang tu sentap tau. Itu dah lah bahagian emergency. Bahagian emergency. Kan? Dalam hati, bila kita dah faham Stephen ni, saya terus cakap, tantang orang thinking tu memang macam tu lah dia. Jadi kita boleh sejukkan hati kita. Kita dapat sejukkan hati kita. Betul, kita orang terus thinking je. Orang thinking kot ni. Memang dia macam tu. Ya agak dia. Dan juga lah, betul. Kalau tak kita panas hati. Kita jadi gaduh. Betul. Dekat kaunter tu. Sebab sebenarnya orang-orang yang marah, orang-orang yang bermasam muka, bukan sebenarnya dia nak masam. Tapi sebab muka dia Allah dah jadikan macam tu. Sebagai orang thinking ni, muka dia agak keras. Muka dia tiada ni, dia punya otot. Otot kita panggil mastication area ni untuk senyum tu, dia ada problem sikit. Di mana dia kurang ditarik. Jadi bila kurang ditarik, muka dia macam keras, ketong macam tu. Itulah orang thinking. Jadi maafkanlah orang thinking yang tidak bersalah. Tapi untuk kawan-kawan yang thinking, marilah kita belajar. Belajar untuk lebih senyum supaya orang tidak salah sangka dengan kita. Kita tahu kekurangan kat situ. Sebenarnya bila kita lagi senyum, kita sebenarnya bahagia. Sebab orang thinking ni, dia bukan tak ada rasa sayang. Dia sayang. Tapi cara sayang dia ialah dengan menunaikan tanggungjawab. Kalau dia buat tanggungjawab tu maksudnya dia sayang lah. Dia tak pandai mengekspresi kasih sayang. Macam I love you, I love you. Oh, itu bukan orang thinking. Tak, dia tak romantik. Jadi isteri-isteri kat sana, pasangan-pasangan kat sana bila kan tu yang termasuk couple ni. Bila pasangan kita tidak romantik, ini sebenarnya masalah saya. Sebenarnya saya bukan cerita masalah orang. Masalah saya masa saya become very judgemental. Astaghfirullahalazim masa tu judgemental. FB ni bahaya. Yang mana bila kita tengok orang punya status, orang feeling suka letak status. Orang sensing suka letak status. Orang thinking jarang-jarang letak status. Jadi bila orang yang letak, dia sebenarnya dia bukannya nak menunjuk. Dia cuma nak berkongsi rasa kebahagiaan tersebut. Nampak tak husnuzon di dalam FB? Okay, jadi bila kita nampak sweetnya, contohnya Dr. Shahnaz kan dengan Mr. Mah kan, saya tengok Masya Allah bagus, bagus sangat. Bila kita tengok FB ni, kita jangan campakkan rasa dengki, rasa iri hati, jangan.
kita kata Masya Allah bagusnya. Lepas tu yang nakal sikit dalam hati masa tu, kenapalah suami aku tak macam tu? Kan? Astaghfirullahalazim. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam tu cepat istighfar. Sebab saya pernah rasa macam tu. Jadi bila kita belajar Stephen, sebab suami saya pun thinking kan, barulah saya tahu kenapa dia tu tak romantik. Barulah saya tahu kenapa dia tu tak pandai mengucapkan kata-kata kasih sayang setiap hari. Barulah saya tahu kenapa dia tak bagi saya coklat masa tu. Okey. Jadi, coklat pun isu kan, nampak tak? Hari remeh-temeh pun nak cerita. Okey. Jadi, bila kita tahu kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya sesiapa sahaja yang orang-orang thinking ni, barulah kita faham rupanya dia punya tahap untuk mengekspresi tu kurang. Bukan maksud dia tak sayang. Dia sayang sangat tapi dengan cara dia. Skor dia sama. 10 juga kalau dapat maksimum skor paling tinggi 10, memang skor dia 10. Cuma dia tak pandai mengekspresi. Jadi memang tak romantik. Jadi suami-suami, siapa yang ada suami yang thinking ataupun isteri-isteri yang thinking seperti saya, maafkanlah kami. Yang tidak pandai romantik. Okay, tak pandai romantik. Minta maaf lah ya. Tapi boleh belajar. InsyaAllah boleh belajar. Alright. Thank you. Okay, last soalan ni. Macam mana? Kita tengok. Ada ke soalan? Last soalan ni nak tanya. Okay, macam mana orang thinking nak bangkit, nak motivasikan dia? Dah down ke? Apa yang dia buat? Rasanya dijawab juga tadi saya ada cerita sikit tadi. Sebab dalam cerita kan? Dalam cerita dalam cerita. Itulah dia dalam cerita, jadi kita just so saya just untuk secara ringkas sahaja. Bila kita dah tahu, sebab tu dalam circulation theory, untuk orang thinking, untuk yang support dia ada orang sensing, macam saya, mak mentua saya, macam saya ada ipar dua saya, dan especially ada abang saya Muhammad Amri, okay, dan juga anak-anak saya yang sensing, Zara dengan Asfar. Jadi bila kita peluk dia sahaja, kita dah rasa sangat motivated. Okay, malam ni ibu-ibu ya, kita cuba yang ada anak yang pelbagai personality yang dah buat, cuba rasa bila peluk anak yang menyokong macam mana. Bila meluk anak yang menakluk macam mana. Bila peluk anak yang sama personality, rasa dia macam mana. Yang ditakluk macam mana. Setiap itu ibu-ibu rasa dia tak sama. Pernah dengar kan orang kata aku ni rasa macam aku ni anak tiri. Aku rasa aku ni macam anak pungut. Aku rasa aku ni macam anak emas. Semua keluar kan. Anak macam-macam anak keluar. Anak tekak je tak ada kat situ. Okey. Jadi itulah jadi bila kat situ barulah kita tahu perasaan tu adalah berbeza setiap anak-anak tu. Yang personality yang berbeza. Jadi nak meningkatkan motivasi tu yang tentunya of course lah kita kena sangat berserah kepada Allah. Itu semestinya. Okay. Yang ini adalah untuk kuatkan diri kita adalah dengan cara dalam kalau untuk orang thinking, dia bila kita nak banyakkan ibadah, kita kena fikir tentang tahta. Kalau dalam buat ibadah yang macam tahajud, yang sunat-sunat, yang ngaji, kita fikir Allah nanti akan sayang aku lebih. Sebab dia nak lebih kan, lebih daripada orang lain, dia nak tahta. Allah akan walaupun aku rasa belumlah layak untuk mendapat syurga Allah, tapi aku mendoakan aku dalam husnul khatimah kan. Jadi kita akan membayangkan yang macam membayang ada sikit darah situ. Okey, yang mana di akhirat nanti Allah akan reward kita. Allah akan bagi kita syurga paling atas sekali.
Dia kan nak yang atas-atas kan. So bila dia fikir yang atas kali dia lagi rajin. Itu satu. Nombor dua. So nombor tiga adalah memang support keluarga tu sangat penting, especially yang sensing macam saya sebut tadi. Okey, yang keempat adalah motivasinya adalah mencari ilmu. Lagi banyak cari ilmu sebab kita ni jenis degil. Janganlah, mana aku ada degil? Tak ada, tanyalah orang lain. Orang tinggi memang keras kepala. Di saat dia kata dia tak degil tu, dia dah degil lah tu. Yang kata tak degil tu lah degil. Dia tak ada cakap dia tak degil. Degil. Dah lah degil, Syafiz pula tu. Saya cakap bukan cakap orang lain, cakap diri sendiri ya. Cakap diri sendiri. Okey. Jadi bila orang nasihat, akan kita kurang mendengar nasihat orang. Sebab tu bila kita baca buku, kita buka internet, ada tulisan-tulisan menasihati, itu yang akan menusuk ke kalbu orang thinking. Ya, betul. Sebab dia ego, dia tak boleh orang, dia kan bukan human orientated. Jadi bila orang datang tegur memang so what? Kau tu bagus bajet ke? Bajet bagus pula dia cakap orang lain. So sebab memang ego dia tinggi. Sebab tu cara menegur ataupun cara nak meningkatkan motivasi ialah banyak-banyaklah dengar ceramah agama, baca buku, tengok buku. So kalau buku-buku yang saya beli pun kebanyakannya adalah berkisar tentang ensiklopedia, satu-satu tokoh, ayat-ayat yang very motivation, tapi semua dalam bentuk buku. Ya. Jangan bentuk buku. Walaupun isi buku tu dibaca oleh orang lain, dia tak sama dia sendiri baca. Ya. Dia kena baca. Dia kena baca sendiri. Dia kena dia yang cari jumpa sendiri tu. Ya, betul. Itulah thinking seadanya. Macam itulah. Kita saling melengkapi lah maksudnya. Sebab ada kat sini Puan Fathiah Sufiah dia kata, ingat senang ke orang feeling nak hidup dengan orang thinking? Ayat ni. Orang feeling? Kami ni nak hidup dengan orang thinking. Aku pilih ayat orang tu. Terbalikkan aja. Betul lah tu. Sama. Sebab apa? Bila tak kompromi, benda yang berlawanan ni, bila kita tak saling kompromi, dia akan jadi berlawanan lah. Memang berlawan lah. Sedangkan bila dia berkompromi, dia akan jadi saling melengkapi. Kita akan rugi resources. Bila kan? Betul macam yang Puan Siti Asmah ni kan, dia cakap banyakkan dengan ceramah dan motivasi. Ya betul, memang. Jadi macam menghalwa telinga setiap hari, macam saya punya favourite adalah Ustazah Siti Asmah Ustazah Siti Asmah, ni pun ada Ustazah favourite saya, Ustazah Zubaidah. Jadi bila saya suka dengar hari-hari, saya termasuk dalam geng 7am. Ada siapa-siapa geng 7am? Okay. Saya geng 7am. So maksudnya setiap hari kita kena cara muhasabah diri kita ialah dengan mendengar ilmu daripada orang yang lebih ilmuwan. Orang lebih ilmuwan, maksudnya para ustazah, para ustaz, para yang betul-betul motivasi yang memang ada memang dia bercerita tentang dia punya kepakaran. Maksudnya orang tu yang dalam bidang tu. Kalau yang orang tinggi cek tu. Cek. Saya sebelum dengar apa pasal dia ni nak cakap pasal tu. Tu dia. Tahu tak saya kan cek Ustazah Siti Asmah kan. Saya tahu dia duduk mana, stalker tak? Sebelum saya mendengar dia punya, mula dengar, lepas tu saya akan stalker dia. Saya stalker dia punya latar belakang, anak dia berapa, suami dia siapa, nama tengku apa, duduk dekat Senawang. Yang tu, lepas tu baru saya percaya untuk dengar dia punya kuliah setiap hari. Imagine, nampak tak orang thinking? Dia punya tahap kepercayaan kepada orang tu. Dengar, orang thinking dia nak dengar orang bercakap dengan dia cek semua latar belakang. Sebab tu, untuk dia bercakap dengan orang pun, dia nak bercerita, nak selesaikan masalah orang pun, dia rasa dia perlukan background yang kuat, kukuh untuk menyokong dia. Contoh dari segi CJ, recognition. Sebab dia rasa dia tengok orang macam tu, dia pun kena ada. Ya, betul. Sangat betul. Orang thinking ni memang
dalam Stephen ni kita suggestkan untuk dia belajar. Pergi belajar, dapatkan apa-apa certification ke apa ke. Kalau dapat penuh dada lah. Doktor, apa benda semua tu lah. Semua title tu dapatkan. Itu adalah motivasi orang thinking. Bagi orang tak faham, dia akan kata orang thinking ni macam belagak semua title dia nak. Betul. Tapi itu Dia semalam, semalam saya jumpa yang sama-sama sahabat dekat thematic couple ni, peserta tu adalah seorang thinking juga. Dia kata ada semasa interview tu kata, kenapa dah tua-tua masih sibuk nak belajar? Macam saya lah kan. Dah tua-tua sibuk nak belajar. Sebenarnya bukan tak sedar diri, sedar diri dah tua. Sebenarnya tua tu in terms of sebenarnya bila umur kita dah nearly reach macam 35 and above is consider macam lanjut usia untuk menuntut ilmu. Bagi orang lain lah, Tapi orang thinking dia tak fikir macam tu. Orang thinking ni selagi ada ilmu, selagi itulah dikorek dan dicari. Dan dia dari segi muhasabah diri pun macam tu. Nak muhasabah diri lebih banyak membaca buku, lebih banyak menuntut ilmu, lebih banyak pergi kuliah agama, lebih banyak dengar ceramah online, baru dia jadi macam tu. Baru dia termuhasabah. Saya pick lah beberapa soalan sebelum kita nak hujung dah. Menutup tirai. Puan Kai Kedah, dia tanya macam mana nak atasi orang thinking bukan tak nak bercakap, bukan tak nak bertegur siapa, cuma dia tak kerti nak mula. Tak tahu nak cakap apa. Orang thinking malu dia malu sangat dia kata nak mula. Macam mana tu? Macam mana nak mula-mula tu saya ajar tadi. Nombor 1 kena senyum yang 45 degree tu. Senyum kat sini 45 degree. Itu yang nombor pertama. Kalau tak borak-borak pun tak apa. Yang pertama sekali senyum. Assalamualaikum. Macam tu. Muka tu manis, ada expression. Macam mana nak belajar pasal expression muka? Kena selalu berusaha belajar tengok cermin. Ataupun tengok kamera yang selfie. Nak senyum macam mana? Senyum serong, senyum sebenarnya dia memang senyum yang nampak agak natural adalah yang 45 degree tu. So that orang nampak lebih macam approachable person. Dia bukan cinta bukan. Dia memang kena cinta. Ya saya macam tu kan. Itu nombor 1. Sampai dia jadi subconscious mind tu. Ya. So macam tengok cermin, letak hari-hari letak cermin dekat depan. Hai, macam saya kan nama Nurul. Saya letak saya punya kamera selfie nak belajar senyum tu. Hai Nurul, good morning. Assalamualaikum. How are you? Saya sampai macam tu untuk belajar bercakap. Belajar. So sebab tu kalau semalam Datuk cerita kan, kalau siapa datang semalam, Datuk kata kalau first time dia tengok saya present masa TOT, kerah-ketong kan. Macam siap tangan bergigil lagi, gede macam tu kan masa present. Orang thinking nak ke depan present, itu masalah besar. Tak boleh present kat depan, lagi-lagi pegang mic. Nanti mic tu yang bergegar, gerak macam tu. Okay, jadi memang dia punya resepi nombor 2 adalah practice make perfect. Okay, 1 senyum, nombor 2 practice make perfect. Nombor 3 adalah buka mulut. Kan, kena practice buka mulut. Okay, so bila kita belajar buka mulut, okay, macam belajar vokal kan. Nak menyanyi kan, okay, jadi orang thinking, orang selalu cakap suka telan perkataan. Maksud dia ialah cakap macam tak cakap. Sebab dia punya suara dia tak lepas. Suara dia tak lepas. Dia tak ada.
Ya, orang Voice projection. feeling itulah yang paling terror. Feeling punya vocal projection tu memang Itulah. saya Dia suka. sampai rasa getar, rasa nak pergi karok tu. Macam tu lah. Dia masalah besar bila suara tu tak keluar, kan? Jadi orang thinking dia jenis macam tu, dia tak boleh nak keluar suara dia. Jadi memang dia kena dia kena Dia keluar juga suara itu. Tapi dia biasanya keluar, tapi kalau keluar tu dalam keadaan marah tu cepat. ai Marah tu. yang tu Dia jangan geram, suruh. tak siap kerja ke. Itu secara Ya. naturalnya keluar. Sebab tadi kan kita cerita pasal agresif. Dia agak agresif bila KPI dia tak tercapai sebab dia very high expectation kan. Jadi bila di-provoke memang sirap air bulan. Nama dia Cik Pasal. Macam tu. Okay. Alright. Ada lagi ni. Banyaklah soalan. Banyaknya soalan. Okay, macam mana tak nak overthinking sampai penat otak. Kadang boleh buat tak tidur. Sampai tak tidur. Macam mana ni? Ya betul. Overthinking. Migraine. Ada siapa-siapa orang thinking untuk dapat migraine normal? Oh ya ke? Yes. Sebab keluarga saya ramai thinking, memang untuk dah sakit kepala, orang thinking adalah perkara normal. Tengok cakap pun normal. Okay. Ada tak yang nak mengaku orang thinking kat sini selalu migraine? Betul tak? Okay. Kalau betul, maka ngakulah. Cik. Jadi bila kita ni dah tahu kita punya main kekuatan adalah berfikir, cara untuk mengurangkan kesusahan hati itu untuk sebenarnya jangan fikir. Ada masalah jangan fikir, tidur. Kita tidur. Kita tidur dalam keadaan aman. Okey, jadi petua saya pernah buat benda ni yang tak ada siapa pun tahu. Sebenarnya bila kita belajar Stephen dan kita punya suami pun belajar Stephen, dia menjadi sangat memahami. Saya memang kalau saya ada masalah, saya memang akan tidur. Jadi saya akan buat tu dulu. Saya akan tidur. Tidur dalam keadaan anak-anak tak kacau. Okay. Ni senyum horizontal. Okay. Bukan yang 45 tadi. Okay. Jadi kalau itu tidak berkesan, okay. Kalau tidur itu tidak berkesan. Tidur ni bukan semestinya tidur yang lama. Dia tidur macam nap je. Kalau bukan waktu tidur lah. Kalau waktu tidur dia memang akan jadi lebih lama daripada biasa. Okay. Kalau misalnya tak jadi juga, dah tidur pun masih ada tanya tu. tak jadi. Tidur pun masih fikir macam mana tu? Sebenarnya masalah besar untuk orang thinking tidak berfikir sebab itu ialah automatic switch. On je, dia terus je. Cuk. Dia akan berfikir. Dia macam automatic. Bangun tidur, perkara pertama berfikir. Bila nak tidur pun fikir. So sebenarnya kita kena praktis untuk tidak berfikir. Boleh dapat tak? Kena praktis tidak berfikir. Jadi ini yang kita bawa kepada kekuatan kita tu akan jadi titik kelemahan kita. Ya, sebab dia jadi overthinking. Kita tak boleh nak seimbangkan. Jadi apa saya buat? Macam mak saya adalah thinking. Mak saya thinking, kakak saya thinking, suami saya thinking, anak saya thinking. Semuanya thinking kan. Jadi mak saya bila dia ada masalah kan, dia akan cakap dengan saya, Nurul, sebab mak saya duduk Seremban, kami duduk di Shah Alam. Nurul, mak kan lah mak, masalah orang mak, tak payah fikirlah mak, kata macam tu kan. Mula-mula mak saya tak boleh terima bila saya cakap tak payah fikir. Sebenarnya itulah memang yang kena buat, tak payah fikir. Sebab okey, kita buat rule. Sebab orang thinking dia kena ada rule. Rule yang mana keadaan apa yang kita kena berfikir. Selain daripada keadaan ini, kita tidak berfikir. Tidak perlu fikir.
Okay, yang maksudnya kita tengah mengkecilkan skop. Kalau dalam medical term, kakak saya suka guna ni. Along Amy saya suka guna kita tunnel vision kan. Tunnel vision kan. Tunnel adalah macam lorong dekat ada bukit-bukit, kita nak masuk highway, kita ada tunnel. Okay, ada terowong. So kita hanya tengok skop pada kita sahaja, iaitu yang ada cahaya je. Yang tidak berkaitan dengan kita di luar tunnel tu, kita tahu je, oh tak ada kaitan dengan aku, okay tak payah fikir. Okay, this is truly none of my business, tak payah fikir. Yang mana betul-betul relate dengan kita sahaja, which is kita punya keluarga, itu baru fikir. Tapi bila sampai border yang keluarga, contohnya ialah adik-beradik. Adik-beradik dengan anak dia lain kan. Bila adik-beradik dah besar, dia ada dah keluarga sendiri, so jadi macam anak saudara lah kan. So bila anak saudara tu adalah consider kalau dia nak kita fikirkan, kita fikir. Kalau keluarga kita kata ataupun abang kita kata, tak payah fikir dah pasal anak aku kan. Kau fikir anak kau je. Oh, so bila dia dah cakap macam tu, alhamdulillah kecil lagi kita punya terowong tu. So, anak dia pun kita tak payah fikir. So delete. Kita orang thinking kena belajar delete ya. Delete. Kalau dalam Mac ataupun tu kita panggil trash. Z. Mana tak perlu, mana di luar ruang kotak tu, ruang tunnel tu, luar tu semua di trash kan. Oh, tak payah fikir. So menjawab soalan tak payah fikir. Berat tau. Orang feeling, betul, susah. orang feeling cakap dengan saya, tak payah fikir? Ada ke tak payah fikir? Saya kata, ya. Orang thinking untuk tidak berfikir adalah masalah besar untuk dia. Sebab dia akan macam ni je, fikir tu macam terlintas je. Jadi selalu saya cakap dekat orang thinking ni, dah halang-halang, kita memang kekuatan berfikir. Kena tahu kan antara kelebihan orang thinking ni, dia pandai menyusun keutamaan, priority ya. Ya. Jadi dia kena tahu betul-betul apa yang berbaloi untuk dia fikir dan apa yang tak berbaloi. Tengok tu dia tak ada berbaloi orang feeling buang. menusuk kalbu Kan? Kalau fikir-fikir benda yang tak berbaloi. Sebab tu Betul. contoh, dia tak semestinya pasal dia kalau contoh kalau dia jadi konsultan, berbaloi untuk dia fikir dapat duit banyak, fikirlah. Kan? Tapi kalau benda yang Betul. tak ada kesan apa? Dia boleh rasionalkan diri dia untuk stop berfikir sebenarnya. Cuma bila dia tak betul. susun tu dia takkan nampak. Sebab dia akan semua dia akan fikir. Bila dia tak susun dia nampak dia semua kena fikir. Dia seorang yang kena fikir dan dia semua kena selesaikan semua. Itu fikiran orang tinggi. Dia sebab dalam otak dia, dalam otak orang thinking, dia adalah umpama problem solver. Utama dia lah memang kekuatan dia. Jadi dia macam masalah orang pun aku fikir, masalah jiran pun aku fikir, kucing beranak kat jiran pun fikir, longkang jiran pun dia fikir. Tak payah fikir. That is none of my business. Kena tahu apa yang berbaloi untuk difikirlah. Kena susun. Ada lagi soalan ke? Okeylah, banyak soalan kan. Betul. Orang thinking pandai menyusun keutamaan. Buang semua yang tak ada kaitan. Belajar delete. Delete dan trash. Dia bukan delete je tau. Dia kena delete dan trash. Delete tu kita delete at the satu peringkat je. Trash ni maksudnya dah tak nak dah. Tak nak langsung. Lepas tu dalam trash tu pun kita boleh trashkan lagi. So ni hilang habis. Kita kena belajar yang sampai hilang terus. Macam tu. Alamak, saya dah tak boleh nak scroll lah dia punya limit. Tapi ada satu soalan tadi. Kenaan orang feeling and thinking tadi. Tapi tak apalah, saya dah tak dapat nak scroll. Banyak betul soalan. Tak dapat nak scroll. Alright, macam contoh macam masa tadi yang Dr. Nuri kata, orang thinking, dia bila peluk anak sensing, dia rasa macam energetik lah. Tambah tenaga dia. Sebab orang yang menyokong kita ni diibaratkan dia bagi tenaga dia pada kita.
Jadi bila dia terima tenaga dia rasa calm lah, dia rasa tenang, dia rasa secure, dia rasa seronok. Sebab tu dia seronok dengan orang yang menyokong dia. Jadi bila kita faham, kita boleh guna benda ni. Alright, saya rasanya dah 2 jam masanya. Sampai 2 jam tu kita ni. Maria, itu pun saya tak dapat nak meraikan banyak soalan ni sebenarnya. Banyak soalan sebab saya tak dapat nak. Besok kerja, besok Isnin. Itulah. Ramai lagi pula. Alright, rasanya sampai sini. Esok kita akan dengan slot Dr. Shanas. Feeling. Dr. Shanas, esok feeling. Kita dengan kakak ipar saya ni. Sebab sebenarnya saya dah cakap dengan Dr. Nurul, kita ni nak sembang. Nama pun Sembang Personality. Sembang Personality. Tengok Dr. Nurul dengan banting dengan dia punya whiteboard tu. Jadi sembang. Kan, dia tak jadi sembang. Sangat tak boleh lari lah, tak boleh lari, minta maaf ya. Memang dia jadi kuliah automatik. Ya, begitulah. Kita berbeza untuk saling memberi manfaat, kan? Alright, ini just kita nak share lah seterusnya, rasanya saya minta maaf sangat tak dapat nak raikan banyak-banyak soalan, dah 2 jam dah. Esok ramai yang kerja. Okay. Cuma sebelum kita nak last. Apa nak cakap kat orang thinking ni last. Dr. Nurul. Last. Kena bangun kejap ya. Orang thinking ni. Okey, boleh dengar ke? Okey, boleh. Okey, boleh. Okey. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dengan jemputan daripada Puan Anisha. Saya sangat bersyukur atas jemputan ini dan saya berharap mendapat manfaat kepada rakan-rakan di luar sana bagi yang dah buat Stephen ataupun belum. Okey, bila ramai orang tanya saya daripada bidang perubatan, kenapa tiba-tiba masuk ke bidang totally different? Okey. Apa yang saya boleh kongsi ialah selama saya kira belas tahun lah berada di hospital, berada di klinik, berjumpa pesakit, saya dapati ramai yang sakit ini tidak dapat dirawat. Kenapa? Kerana jiwanya kosong. Kerana dia tidak dapat membantu diri dia sendiri untuk terus maju ke hadapan. Ramai sangat. Jadi saya mengambil peluang ini sebenarnya adalah untuk membawa berpimpin tangan untuk sahabat-sahabat di luar sana, untuk kita sama-sama kenali diri kita, baru kita dapat menyelesaikan masalah kita dengan baik dan kemudian menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Bila kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, barulah keredaan yang kita dapat daripada Allah. Ya, dengan itu saya rasa saya mohon maaf sekiranya ada tersalah, silap kata-kata, mengguris hati terutama kawan-kawan, sahabat-sahabat saya punya thinking ya. Jadi akhir kalam yang sebenarnya sebenarnya okey, sahabat-sahabat thinking yang saya kasihi, kita ada sifat-sifat yang bagus. Yang mana bagus, kita teruskan menjadi pekerja yang sangat bagus, menjadi manager yang sangat bagus, menjadi mind planner yang sangat bagus, sebab itu adalah kekuatan kita. Manakala dari segi kekurangan kita, usahalah kita bersusah hati, usahalah kita untuk sedikit demi sedikit memperbaiki hubungan kita dengan manusia, kerana bila kita hubungan baik dengan manusia, insya-Allah kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Dengan itu saya akhiri kalam saya pada waktu malam ini, harapnya manfaat untuk semua. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nurul menerima jemputan dan bersama, tak sangka sampai 2 jam lah kan. Okay. 2 jam juga kita. Terima kasih Itulah, Nisha. Kan? Tak tahu lagi kalau feeling ni macam mana ni. Aduh.
Okay. Alright, itu feeling esok. Alright, kita Besok. bersama feeling. Okay, untuk siapa-siapa yang ada yang nak buat test untuk di sekitar Shah Alam sekitar Selangor ni bersama Dr. Nurul, ada nombor di situ. Dan saya InsyaAllah saya akan ke Negeri Sembilan dan Melaka 26 dan 27 Julai. Untuk mereka yang berada di selatan, boleh kontak saya lah kalau nak buat test. Saya akan buat secara online. Ini kelas advance advance kelas kita dalam Stephen ni pada hujung minggu ni. Hujung minggu ni? Minggu depan lah. Minggu depan, Sabtu dan Ahad. Ini adalah kelas yang next setelah dia wajib pergi PIS dulu ni. Kalau tak pergi PIS, dia macam dia kelas advance lah. Sakit sikit lah nak faham. Boleh pergi tapi sakit sikit nak faham. Sebab asasnya dalam PIS. Jadi ini kelas ni dia kita panggil untuk jadi certified Stephen lah. Dia akan lebih fokus untuk faham 9 perbezaan 9 personality genetik tu. Sebab apa? Dengan lebih mendalam. Dalam PIS kita akan lebih kenal diri. Dalam WSL1 ni, bila kita faham orang lain, baru kita boleh fokus menjadi diri kita. Sebab kita tahu apa yang perlu kita agihkan ke orang, outsourcekan ke orang. Yang bukan kekuatan kita, terbaiknya kita outsource ataupun kita bekerjasama dengan orang. Jadi baru kita boleh fokus pada kelebihan kita. Ini pun ada beberapa lagi lah tempat kosong. Sebab dia kena cut ni, tak boleh ramai sangat. COVID punya SOP. Alright, seterusnya ini saya ada buat kelas online lah. Ini atas permintaan siapa tau? Sebenarnya ni. Permintaan orang King. Sebab dia kata, letih nak jumpa orang pergi kelas. Dia tak kelas online. Jadi kita bagi alternatif dan sebenarnya saya buat kelas ni sebab rentetan lah daripada Negeri Sembilan dan Melaka tu. Sebab sebenarnya bahagian selatan tu kita tak ramai yang aktif. Dan yang sebenarnya orang-orang selatan ni pun sampai naik ke Bangi lah. Naik ke Bangi untuk pergi kelas. So alternatifnya kita buat kelas online lah. Alright, sampai situ je. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari esok bersama slot feeling. InsyaAllah bersama Dr. Shahnaz. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih semua. Minta maaf sangat banyak soalan yang tak dapat diraikan ni. Nanti kami cubalah untuk menjawab. Kami cuba untuk jawab secara komen lah dekat komen tu. Trainer-trainer yang ada pun boleh tolong jawabkan ni. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.